kita akan tengok quadratic equation. Tapi kita tak sentuh semua perkara lah. Ni kebiasaan soalan-soalan yang akan keluar dalam kertas SPM. Okay, so cikgu harap adalah satu soalan tu dah try kan. So quadratic equation ni simple dia sebenarnya. Okay, so kita tengok question 1 dulu . Okay, question 1 first dia bagi ni. Okay, the quadratic equation baca lah kan, has two equal root. So kat sini ada keyword tau. Keyword dia adalah has two equal root. So benda ni kita panggil dia sebagai discriminant. Topik ni kita belajar kejap ya. Cikgu nak ambil barang cikgu kejap. Cikgu Ijat dah sampai. Kejap . Okay, minta maaf selingan sedikit. Cikgu ada order makanan dekat Cikgu Ijat. Kalau siapa yang kat Mukah tu, boleh lah order dengan dia kan. Dia kadang ada jual makanan. Hari ni laksa. Kadang-kadang dia buat yang masak merah kan. Wife dia yang buat. Dia tolong hantar saja. Okay, so tu selingan sekejap. Kita sambung yang tadi. Okay, so has two equal root ni topik kita belajar dalam quadratic function lah. Yang mana ni kita panggil dia sebagai discriminant. So discriminant ada 3 kan. So kalau equal ni bermaksud b square minus 4ac equal 0. Kita ada 3 lah. More than 0 dan less than 0. Kalau more than 0 tu distinct root atau different root. Less than 0 tu adalah no real root. Tu kena ingat balik lah. Ni kita revise kan. Okay, so dekat sini kita kena tahulah apa value B kita. 4AC . Apa value B, A dengan C. Okay, so dekat sini value A adalah 5A. Tapi sebelum tu, untuk kita nak ambil value B square minus 4AC ni, value ABC, kita kena pastikan equation kita dalam general form. Apa maksud general form adalah kita mesti samakan dengan kosong. Kalau tak sama dengan kosong, dia bukan general form lah. Mesti equal 0. Baru boleh ambil value ABC. Kadang-kadang ada soalan, part ni ada nilai 6 contohnya. Kena pindah dulu 6 tu. Kena pindahkan dahulu. So bila pindah baru cari value. Kadang-kadang ada yang silap, nanti value C awak lah salah. Yang ni A adalah 5A, B adalah negative 8A, and then C awak adalah 20A. Kalau contoh tadi ada negative 6, sepatutnya pindah dulu kan. Jadi negative 6, sepatutnya C jadi 28 minus 6. Tapi dalam kes ni tak adalah. So memang dah dalam general form. Kena pastikan dalam general form. Okay, so dah dapat value ni. So substitute dia. Masuk nilai-nilai tu. So B is negative 8. A square minus 4 is 5A and C is 20A equal 0. Okay, soalan dia nak cari
ratio A to B. So bila ratio A to B ni kena faham, ratio ni kita boleh jadikan dia A over B. A ratio B sama je dengan A over B. Okay, then so kita kena buat, nanti kan kita kena buat daripada apa yang kita tulis kat sini ni, jadi ada pecahan A over B. So kena fikirlah, kena rearrange supaya jadi A over B. Okay, so mula-mula apa perlu buat, kita expand dulu. So expand dululah, jadi 64A square minus, alamak cikgu salah tulis ni, yang ni B. Kan salah tulis. Okay, B ya. Kalau cikgu salah tulis, tegur je lah. Betul. So B tu B, okay. Kita tak perasan. Ada Priscilla cakap. Okay, so 64 B square kan. And then yang ni 4 darab 5, 20. 20 darab 20 adalah 400. 400 A square. Sebab kita ada 2 A. A darab A tu jadi A square. Equal 0. Okay, then tak nampak lagi macam mana nak jadi A over B kan. So apa awak perlu buat adalah kita pindahkan dulu 400 ni. Kita pindah dulu, so akan jadi 64 B square is equal 400 A square. Dekat sini baru kita boleh jadikan je pecahan. Macam mana nak jadi pecahan? So dalam kita nak dia jadi A over B. Bermaksudnya B ni kita kena pindah ke sini. So kita pindahkan B sahaja. Tak payah pindahkan 64 tu. So dia akan jadi 64 400 A square over B square. Okay. So kita boleh proceed. So kita nak ada term A dengan B sahaja. So pindahkan 400 pula. 400 pindah ke sini. Jadi bahagi pula. So dia akan jadi A square over B square is equal 64 over 400. Cikgu cuma tukar tempat je. Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. So tak kisahlah tu kan. Macam kita katalah, kalau A sama dengan B, B sama dengan A. So kita boleh tukar tempat dia je. So dekat sini, actually benda ni adalah A over B square is equal 64 over 400. So kita pindahkan square tu jadi A over B is equal square root 64 over 400. Okay, sampai sini boleh kira lah kan. Pakai kalkulator kalau tak reti. Kalau reti, boleh ingat lah kan. Sebab square root 64 adalah 8, square root 400 adalah 20. Okay, so 8 per 20 ni boleh permudahkan kan. Bahagi dengan 4. So bagi 4 jadi 2 dengan 5. So jawapan akhir jangan biar macam ni. Sebab nak dalam bentuk ratio. So A ratio B, A to B is 2 to 5. Okay. So itu inilah jawapan akhir dia. Okay, so apa yang perlu ingat sebenarnya dalam soalan ni pasal discriminant lah. Kena ingat apa tu equal root, distinct root dengan no real root. Yang lain ni lebih kepada kemahiran berfikir lah. Macam yang ni lah tadi, macam mana kita nak ubah kan. Daripada benda ni tiba-tiba nak jadi A over B. So by awak buat latihan-latihan ni awak akan dapat idea kalau dapat soalan lain nanti. Okay, so kita tengok soalan B pula untuk soalan yang pertama. Given one of the root of the quadratic equation x square minus k plus 4x minus 2k square equals 0 where k is constant is negative of the other root. Okay, find the value of product of root. So dekat sini dah bermain dengan POR. Kita ada konsep POR, SOR. Kena ingat balik apa tu POR, apa tu SOR. Okay, SOR adalah sum of product. So SOR ni kalau kita ada equation, so kena pastikan yang pertama mesti equal 0. Itu kita panggil general form. Okay, so SOR adalah negative B over A. And then POR adalah C over A.
Selain tu, equation untuk POR SOR ni kita boleh tulis sebagai x square minus SORX plus POR equal 0. Tapi dengan syarat ni, dekat sini koefisien mesti 1. So kalau koefisien 1, SOR boleh ambil direct, POR boleh ambil direct. Apa value dia? Macam kes ni, Cun, dia punya koefisien x square ni 1. So ni lah value SOR awak, ni lah value POR awak. Tapi kalau kat depan ni ada nilai, awak boleh guna formula yang ni pula. Bahagi kan, nilai B dengan nilai A. Sebenarnya actually benda ni sama je. Kalau ni bahagi dengan nilai A, nilai B sekarang K plus 4. So kalau bahagi dengan 1, still K plus 4 kan. So tu sebab dekat sini, awak punya SOR dengan POR boleh ambil direct. Okay. So maklumat lain yang dia bagi dalam ni adalah dia kata one of the root is negative of the other root. Bermaksud root kan kita biasa ada 2 lah. Kalau tu equal root sebenarnya dia ada 2 root juga, cuma root tu sama. So let's say kalau root pertama awak adalah alpha, maka root kedua awak adalah negatif alpha. Sebab dia dah kata root tu adalah negatif to the other root. Satu positif, satu negatif. Okay, so kita tengok SOR dulu. Sum of product dalam kes ni adalah K plus 4. Value ni, K plus 4. Boleh ambil direct disebabkan yang ni. Nampak tak bentuknya sama? X square ada minus, ada nilai. X square ada minus, ada nilai. So ambil je direct. SOR tu adalah K plus 4. So SOR tu apa? SOR tu adalah sum of product. Sum of product bermaksud alpha plus negatif alpha. Sum of product. Ya Allah. SOR adalah sum of root. POR adalah product of root. So SOR, awak ada 2 root, alpha and negatif alpha awak tambahkan. So equal K plus 4. So kalau alpha plus negatif alpha ni jadi 0 lah sebenarnya kan. 1 tambah negatif 1, kosong lah. Tu kalau contoh nilai. So K plus 4, then boleh cari value K. K is equal negative 4. Okay, selesai lah value K ni. Ni bukan jawapan. Jangan tanda hashtag tu. Hashtag untuk jawapan terakhir je. Okay, persoalan je kat sini adalah find the value of the product of root. Kita nak cari value POR. POR ni apa? POR dalam kes ni adalah negatif 2K square. Boleh ambil direct. POR adalah yang ni. So lambang dia positif. That's why kita kena ambil negatif ni sekali. Kita tak boleh biarkan negatif tu. Sebab sepatutnya kat situ positif. So negatif tu POR. Okay, so apa tu POR? POR adalah negatif 2K kan. So negatif 2K, K tadi dah ada nilai negatif 4. So masuk je nilai tu, substitute. So awak kira lah dapat berapa kan. Negatif 4 kuasa 2, 16. 16 dalam negatif 2 adalah negatif 32. So ni lah jawapan POR awak. Sebab dia nak tanya value kan, value POR. Tak perlu pun cari apa value alpha dengan negatif alpha ni. Itu sebab kita cari SOR dulu, sebab untuk cari value K. So kalau dalam exam kadang-kadang awak mungkin orang kata banyak sangat soalan kan, time tu blur pula kan. So bila blur, awak nak cari POR, awak tahu POR tu apa. Cuma time tu blur pula. Apa value alpha ni kan, dah tahulah alpha ni apa. So buat je, buat apa benda yang awak tahu kan. Contoh sangkut, POR tak dapat, awak tak mula step awak dengan SOR, awak mula step awak dengan POR. Kalau kat situ sebenarnya tak habis lah kan. So bila start, buat je apa benda lain yang awak tahu. Oh, kita tahu maklumat SOR. So awak buat kan, substitute nilai yang ada. Then kat situ kadang-kadang idea keluar. Admit memang macam tu.
Ada masa kita blur, ada masa kita tak tahu nak buat apa. So buat apa yang awak tahu. Then ada value, tiba-tiba ada value, then awak akan dapatlah idea. Yang ni boleh masuk dekat sini pula. Tapi janganlah buat benda yang menapu kan. Biar idea tu adalah idea at math. Macam ni SOR. Janganlah SOR tu awak buat benda lain pula kan. SOR tu awak buat je macam POR pula kan. Tak boleh lah. So buat benda yang related dengan soalan tu lah. Okay. So kita pergi soalan yang seterusnya. Tengoklah kita boleh bincang berapa soalan. Depends kepada masa kan. Sebab kita hanya sampai 12.30. Okay, yang lain tu awak boleh buat sendiri. Actually jawapan dekat belakang. Tapi jawapan kat belakang tu ada yang cikgu tengok. Kadang dia tak ada penerangan kan. Dia tak ada. So awak, apa benda dia buat ni kan tak faham. Kadang cikgu tengok sendiri pun kalau contoh cikgu tak baca soalan. Cikgu tengok je. Puan tak ada pun dia boleh faham pun. So macam mana nak faham kita kena try buat lah. Janganlah awak tengok je dengan jawapan tu. Try, tulis. So bila awak tulis dah ada jawapan, awak akan nampak macam mana nak buat soalan tu. Okay. So yang ni pula, given P and Q are the root of the quadratic x square plus cx plus k is equal to 0. Okay, so kata express P minus Q square in term of k. Okay, so kita dah tahu maklumat yang dia bagi adalah P dengan Q adalah root. Okay, kalau apa benda nak buat, yang pertama, dia nak soalan je express kan. So benda yang pertama kita tengok ni dululah, kita boleh expand. Kadang-kadang tak tahu nak buat apa, tak apa, kita expand dulu. So P minus Q square, kita expand dulu. So dia akan jadi P square minus 2PQ plus Q square. Yang ni tahu kan teknik dia kan, teknik nak expand cara cepat. So P kuasa 2 dulu, tu dapat P kuasa 2. Q pun kalau kuasa 2 dapat Q kuasa 2. Macam mana nak cari value yang tengah-tengah ni? Dia adalah 2 darab P darab negatif Q. 2 darab P, 2P. 2P darab negatif Q dapat negatif 2PQ. Tu dapat value kat tengah ni. Tu cara cepat lah nak expand. Okay. So sekarang ni kita tak dapat lagi. Macam mana nak jadikan benda ni term K kan? Memang kita tak nampak lagi macam mana nak jadi term K. So dekat situlah kita akan guna konsep SOR dengan POR tadi pula. Okay, sebab kita tahu kita ada dua roots. So kita boleh cari SOR dengan POR. So SOR dalam kes ni adalah negative 6. Kita ambil value dekat sini. Sebab kat sini koefisien 1. So boleh ambil direct. Cuma SOR kalau positif dia negatif. Kalau negatif je positif. Kalau POR, ambil je nilai dia kan. Okay, so SOR adalah negative 6. So SOR tu apa? SOR adalah P plus Q. Ingat, kita ada dua root P plus Q. So negative 6. Okay, settle lah kat sini. And then kita tengok POR pula. POR adalah K. So POR tu apa? POR adalah PQ. So PQ adalah K. Okay, so bila macam ni, kita dah nampak sikit PQ ni kita boleh letak dekat sini nanti. Dekat situ dah ada K. Nilai K. But the problem sekarang ni, apa value P square dengan Q square ni? Dekat situ problem sikit. K yang PQ ni boleh direct lah. Substitute dekat sini. Tapi kita tak ada value P square dengan Q square ni. Okay, apa awak nak buat sekarang adalah kita boleh dapatkan P square dengan Q square ni apabila kita squarekan dekat bawah ni. Cikgu guna color lain dulu. Kita square kan. Okay, kalau kiri square, kanan pun kena square. So sekarang kita expand. Kita expand ya. P square plus 2PQ plus Q square is equal 36. Okay, so dapat macam ni. Ni expand cara cepat lah ni. Cara tadi kan. So guna cara cepat je kalau nak expand ni. Okay, then kita tahu PQ adalah K. So gantikan Q square is equal 36. So kita akan dapat P square
plus Q square is equal 36 minus 2K. Cikgu pindahkan yang ni ke sana. So kita dapat term ni. Term P square minus Q square. Sebab apa? Sebab kat sini kita boleh rearrange balik. Ni adalah P square plus Q square minus 2PQ. Sebab yang ni tak ada masalah. So kita ada nilai yang dekat sini. So kita dah tahu P square plus Q square tu adalah nilai ni. Kita boleh gantikan dekat sini. Cikgu guna color ya. Yang ni kan sama dengan ni. Okay, so kita boleh gantilah nanti nilai dia. And then PQ kita ada nilai sama dengan ini, PQ. Okay, so kita boleh gantikan dia nanti kat sini. Kita sambunglah kat sini ya. Agak berserabut sikit lah. Okay, so kita pun ganti kan. So P square adalah 36 minus 2K. So minus dengan 2PQ. 2PQ adalah K juga. So jawapan akhir akan dapat 36 minus 4K. So yang ni lah. Ni contoh yang cikgu tengok. Kalau jawapan yang dekat page belakang tu kan, dia memang bagi. Tapi nanti awak tak tahu macam mana tiba-tiba je boleh dapat nilai ni. So datangnya daripada benda ni lah. Kita expand yang ni. Kita kuasa duakan kiri kanan. Tu dapat nilai yang ni. So nilai ini bisa substitute dekat sini. So kalau awak tengok skema tu mungkin nanti boleh keliru kan. So ni cara dia nak dapatkan soalan yang ni. Okay. So untuk yang ni ada soalan. Boleh faham tak? Kalau contoh faham tapi faham-faham gitu je nanti awak tengoklah balik recording tu dekat YouTube kan. So boleh compare jawapan yang dibagi dengan apa yang cikgu cakap lah dalam video ni. Tapi kalau ada nak tanya, tanya je terus. Awak boleh raise hand. Cikgu nampak lah kalau siapa-siapa ada raise hand. Boleh angkat tangan. Okay, so kita sambung. Satu lagi boleh? Satu lagi soalan. Okay, next tengok ini. One of the root. Kita tengok yang ni lah, cikgu dah alih dah. One of the root of the quadratic equation 2x square plus px plus q equals 6 is thrice the other root. Okay, so kat sini kita ada kenapa, okay, ada soalan. Kenapa SOR negative 6? Okay, kenapa SOR negative 6? Okay, yang ni kan. Kenapa SOR negative 6? Okay, kita kena back to basic. Untuk cari SOR adalah negative B over A. Ni satu cara nak tengok kenapa SOR macam tu. Okay, apa value B? Value B adalah negatif tu kena maintain ya. Okay, kalau awak baca, ini memang dah dalam bentuk general kan. So value B adalah 6 kan. Value B adalah 6. Apa value A? 1 kan. So negatif 6. Okay, betul-betul. Okay, selain daripada tu, kita kena faham untuk bentuk equation based on SOR and POR ni, kita ada satu lagi bentuk iaitu S square minus SORX plus POR. Ni lagi satu cara nak tengok apa value SOR dengan POR. So kita kena buat comparison. Dekat sini SOR dan kena nampak kat depan ni negatif. Tapi dalam kes ni, okay, yang pertama kena pastikan dia ni sama lah. Kalau dia tak sama, awak tak boleh ambil direct value SOR dengan POR. Okay, dalam kes ni sepatutnya dia negatif SOR. Tapi dekat sini dia jadi positif 6. That's why SOR awak value dia negatif. Sebab apa? Kalau kita substitute x square minus negative 6x plus k. Kalau kita substitute kan, sebab SOR negatif 6 kan, that's why dia jadi x square plus 6x plus k. Dia jadi bentuk asal balik yang ni. That's why value SOR tu ada negatif. Tapi yang ni mungkin akan orang keliru. Biasanya awak guna yang ni untuk bentuk je. Untuk membentukkan equation baru. Nanti ada soalan. Untuk bentuk equation baru, baru guna ni.
Tapi untuk basic nak cari value SOR dengan POR, better awak guna yang SOR adalah negatif B over A, POR adalah C over A. So better ingat yang ni. Tu kalau nak cari value SOR dengan POR. Yang bawah ni untuk form equation. Okay. So sempat kot ni, okay. Cikgu try sempatkan lah. Atau mungkin lebih sikit lah masa. Okay, so dia kata, contohlah satu root tu A, maka satu lagi root tu adalah 3A lah. Bukan A, sorry, alpha. Kalau satu root alpha, maka the other root adalah 3 alpha lah. Sebab dia kata thrice the other root. Okay, next. Benda yang awak kena pastikan ni. Ini bukan dalam general form. Kena tukar dulu. So should be dia akan jadi 2x square plus px plus q minus 6 equal 0. Dekat sini barulah awak boleh cari value SOR dengan POR kalau perlu. Okay, tapi perlulah dalam kes ni sebab kita nak express Q in term of P. Okay, so benda yang pertama kita tengok SOR dulu. So SOR adalah negative B over A. So kita ganti apa value B ni? Value B adalah P. Value B P kan? P lah. Kena ambil value B. Bahagi dengan value value A. Sorry, value A. So A adalah 2. So dapatlah SOR adalah negative P over 2. Okay, selain tu SOR ni sebenarnya adalah alpha plus 3 alpha. Dia kan hasil tambah 2 root. Kita ada alpha dengan 3 alpha tu dapat ni. And then this is equal negative P over 2. So 4 alpha adalah negative P over 2. And then alpha is equal negative P over 8. Ni benda yang kita boleh buat. Okay, then kita boleh cari nilai A lah. Nilai alpha lah. Nilai alpha yang dalam term P. Okay, then kita cari POR. POR pula adalah, kalau ikut formula C over A. So gantikan. Apa C, apa A. So dalam kes ni C adalah Q minus 6. A awak adalah 2. So dapat macam ni. So POR tu apa? POR adalah the product of root. Product of root dalam kes ni adalah alpha darab dengan 3 alpha. So jadi Q minus 6 over 2. Okay, then kita akan dapat 3 alpha square over equal Q minus 6 over 2. Then alpha ni kita boleh ganti dengan value P. Kita boleh ganti dengan value yang ada P ni. Tu nanti kita boleh rearrange jadi Q in term of P. So 3 alpha is equal negative P over 8 square is equal Q minus 6 over 2. And then kita rearrange lah sekarang ni. Okay, so kita akan dapat 3 okay, negative P kuasa 2 akan dapat P lah. So akan dapat P square. Akan dapat 3 P square over 64. Equal Q minus 6 over 2. Okay, so soalan dia express Q in term of P. Bermaksud kita nak jadikan Q tu subjek. Q tu duduk sorang-sorang. So cikgu ubah jadi Q minus 6. Biar belah kiri, tak apa. 3P square over 64. So 2 tu kita pindahkan. Actually 2 pindah ke sana jadi darab. So darab dengan 2. So Q minus 6 adalah 3P square over 32 lah. Sebab 64 boleh bahagi dengan 2 kan. Boleh cross kat sini. Jadi 1 ni jadi 32. Okay, sambung kat sini Okay, then dia akan jadi Q is equal. Pindahkan negatif 6 tu je lah. 3P square over 32 plus 6. So settle lah. Sebab apa? Dia nak express Q in term of P. So subjek dia Q. Sebelah kiri dan sebelah kanan mesti ada P. Kalau ada nombor tu tak kisahlah. Yang penting tak ada huruf lain. Jangan pula tiba-tiba masih ada alpha. Sebab soalan nak minta variable yang ada hanyalah P.
bila kita kata express Q in term of P, bermaksud variable yang sebelah kanan tu nanti, dia cuma hanya ada P. Tak ada dah variable lain, alpha ke, beta ke, tak ada. So tu jawapan akhir dia lah kat sini. Alright, so far okay boleh yang ni? So 2 soalan je lah sempat hari ni. Yalah, kalau kita sejam je kan. Tak apa, lepas ni awak boleh orang kata buat lah kan, buat. Lepas tu boleh rujuk jawapan. Untung awak dah ada jawapan. Tu je, tak adalah blur kan. Betul tak aku buat ni, betul ke tak kan. So kurang-kurangnya dah ada jawapan tu, boleh awak boleh refer, korang boleh refer belakang tu. Tapi kalau ada benda tak faham, PM je lah kan, PM. Alright, okay. Cikgu kena screenshot dulu. Mana ni? Okay. So dah screenshot. Okay, so yang lain tu awak proceed lah kan buat. Cuma yang kelas hari ni cikgu nak suruh awak hantar tak Dan tengok kalau cikgu rasa cikgu nak suruh awak hantar, cikgu beritahu. Cikgu akan minta kot soalan mana yang cikgu nak kamu hantar. Bukan semua lah, kan banyak ni. Certain soalan je lah cikgu akan pilih, cikgu beritahu dalam grup. Yang video lagi satu untuk kelas sebelum ni hari Rabu tu, cikgu kena pergi maktab kot sebab lain cikgu tak berapa nak baik sebab video besar sangat, selalu sangkut. Lepas tu fail. Okay. Tu saja. Okay, terima kasih semua. Okay, boleh pergi rehat, makan. Okay, welcome. Okay, bye.